Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam kelas Sekolah Agama Petang Perlis. Hari ini Ustazah akan sambung tajuk wuduk, iaitu tajuk yang terakhir, tajuk perkara makruh ketika berwuduk, perkara yang membatalkan wuduk dan kelebihan berwuduk. Okey, baik. Perkara makruh ketika berwuduk. Apa perkara makruh ketika berwuduk kan? Sebelum tu, kamu kena tahu apa makna makruh. Makruh ni maksudnya jika kita tak buat, jika ditinggalkan, kita akan dapat pahala. Jika tak buat, kita dapat pahala. Jika kita buat, tak berdosa. Tapi bila lama-lama kita buat, ada yang kata akan jadi berdosa lah juga kan. Okey, jadi kita digalakkan untuk meninggalkanlah perkara makruh ni. Okey, apa dia yang pertama? Berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwuduk. Ramai yang buat macam ni kan. Patutnya buka ayak, jangan buka laju-laju, buka kuat-kuat, buka sikit-sikit saja. Sekadar untuk mengambil wuduk kan. Lepas tu perkara yang contohnya perkara rukun kan. Rukun wuduk, kita menyapu je kepala. Tapi ada yang ambil ayak, basuh-basuh sampai macam mandi dah kan. Tu makruh lah tu. Guna ayak dengan berlebih-lebihan. Okey. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu sayakunu fi hazihil ummati qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'ai." Maknanya sesungguhnya pada suatu masa nanti akan ada pada umat ini satu kaum yang melampau dalam menggunakan air dan berdoa. Riwayat Abu Daud, hadis ini sahih. Okey, perkara makruh yang kedua ialah mendahulukan anggota kiri ketika berwuduk. Ni makruh. Sepatutnya sunatnya kita buat anggota kanan. Bila kita buat, kita dapat pahala lah sebab perkara ni sunat. Okey. Yang ketiga, membasuh dan menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Tu makruh juga. Sunat 3 kali je. Kalau buat lebih, jadi makruh. Yang keempat, berlebih-lebihan ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung semasa masa berpuasa. Maksudnya, dalam masa kita berpuasa, bila kita ambil wuduk, dalam keadaan kita berpuasa, kita tak bolehlah berlebih-lebihan, nak komok. Kita puasa kan, jadi kita dahaga duk komok. Rasa macam, rasa nak komok banyak-banyak lah, nak bagi hilang dahaga tu. Tak boleh, makruh. Okey, macam tu juga dengan kita masukkan air ke dalam hidung kan. Jadi bila buat berlebih-lebihan, air tu kita akan rasa dia akan masuk ke ongkong kan. Jadi tak boleh berlebih-lebihan lah. Jadi makruh nanti. Okey, itu 4 perkara makruh ketika berwuduk. Jelas semua? Perkara makruh ketika berwuduk. Apa perkara makruh ketika berwuduk kan? Sebelum tu, kamu kena tahu apa makna makruh. Makruh ni maksudnya jika kita tak buat, jika ditinggalkan, kita akan dapat pahala. Jika tak buat, kita dapat pahala. Jika kita buat, tak berdosa. Tapi bila lama-lama kita buat, ada yang kata akan jadi berdosa lah juga kan. Okey, jadi kita digalakkan untuk meninggalkanlah perkara makruh ni. Okey, apa dia yang pertama? Berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwuduk. Ramai yang buat macam ni kan. Patutnya buka ayak, jangan buka laju-laju, buka kuat-kuat, buka sikit-sikit saja. Sekadar untuk mengambil wuduk kan. Lepas tu perkara yang contohnya perkara rukun kan. Rukun wuduk, kita menyapu je kepala. Tapi ada yang ambil ayak, basuh-basuh sampai macam mandi dah kan. Tu makruh lah tu. Guna ayak dengan berlebih-lebihan. Okey. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu sayakunu fi hazihil ummati qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'ai."
Maknanya sesungguhnya pada suatu masa nanti akan ada pada umat ini satu kaum yang melampau dalam menggunakan air dan berdoa. Riwayat Abu Daud, hadis ini sahih. Okey, perkara makruh yang kedua ialah mendahulukan anggota kiri ketika berwuduk. Ni makruh. Sepatutnya sunatnya kita buat anggota kanan. Bila kita buat, kita dapat pahala lah sebab perkara ni sunat. Okey. Yang ketiga, membasuh dan menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Tu makruh juga. Sunat 3 kali je. Kalau buat lebih, jadi makruh. Yang keempat, berlebih-lebihan ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung semasa masa berpuasa. Maksudnya, dalam masa kita berpuasa, bila kita ambil wuduk, dalam keadaan kita berpuasa, ya tak bolehlah berlebih-lebihan. Nak komok. Kita puasa kan, jadi kita dahaga duk komok. Rasa macam, rasa nak komok banyak-banyak lah, nak bagi hilang dahaga tu. Tak boleh, makruh. Okey, macam tu juga dengan kita masukkan air ke dalam hidung kan. Jadi bila buat berlebih-lebihan, air tu kita akan rasa dia akan masuk ke ongkong kan. Jadi tak boleh berlebih-lebihan lah. Jadi makruh nanti. Okey, itu 4 perkara makruh ketika berwuduk. Jelas semua? Kemudian kita tengok kelebihan berwuduk. Apa kelebihan kita ni berwuduk? Okay, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang sentiasa berwuduk. Okay, yang kedua, berwuduk ni boleh menghapuskan dosa. Pertama, Allah sayang. Allah suka dan sayang orang yang berwuduk. Dan yang kedua, wuduk ni boleh kita dapat menghapuskan dosa kita ni. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala al-makarihi wa kasratul khuta ila al-masajidi wa intizaru salati ba'da salati fazalikum ar-ribat. Apa makna dia? Makna dia, adakah mahu saya tunjukkan kepada kamu tentang suatu yang boleh menghapuskan dosa di samping mengangkat derajat kamu? Sahabat menjawab, mahu ya Rasulullah. Baginda SAW menjawab, sempurnakanlah wuduk walaupun dalam keadaan susah dan perbanyakkanlah langkah untuk menuju ke masjid dan menanti waktu solat selepas waktu solat. Demikian itulah ar-ribat, iaitu tali yang kuat. Itu kelebihan kita berwuduk. Riwayat Muslim. Okey. Antara kelebihan wuduk yang ketiga ialah orang yang berwuduk ni anggota badannya akan bercahaya pada hari kiamat. Siapa tak mau kan? Kita nak kan bercahaya pada hari kiamat. Jadi sentiasalah ambil wuduk dan berada dalam keadaan berwuduk ya sentiasa. Okey. Kelebihan yang keempat, wuduk yang sempurna ni menjadi faktor masuk syurga. Lagilah kita nak masuk syurga kan. Okey, yang kelima, menjadi tanda orang beriman. Tu yang paling besar sekali kelebihannya. Kita ni menjadi sebagai tanda kita ni orang yang beriman. Sentiasa kita berwuduk dan berada dalam keadaan berwuduk. Okay, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Okey, makna dia, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, tangan dan kaki berseri-seri kesan daripada wuduk. Jika kamu mampu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah. Riwayat Al-Bukhari.
Okey, ini antara kelebihan-kelebihan berwuduk. Okey. Kalau rasa kita nak semua ni, kita nak Allah sayang, kita nak, apa ni, hapuskan dosa, kita nak, muka anggota badan kita ni bercahaya pada hari kiamat, kita nak, masuk syurga, kita nak jadi orang yang beriman, maka sentiasalah berwuduk dan sentiasa bagi diri kita ni berada dalam keadaan duk ada wuduk je sentiasa. Okey. Okey, wallahu alam. Setakat ini kelas kita untuk hari ini dengan tajuk wuduk selesai dah tajuk wuduk kita. Jadi saya harap kamu semua fahamlah untuk tajuk wuduk ini nah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.